welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi tanda sokongan korang, korang boleh tekan button like, subscribe dan juga share video ni supaya lebih ramai tahu dan korang berkongsi keceriaan sesama geng puaka. Pada malam ni aku nak berkongsi dengan korang dua kisah tentang kejadian seram yang berlaku di Port Dickson. Pertamanya berlaku kepada Saiful dan yang kedua berlaku kepada Johan. Dan kalau korang dah bersedia, jom kita teruskan keseraman level pisang pada malam ni dalam malam puaka. Kejadian pertama yang aku ingin kongsikan dengan korang semua berlaku pada tahun 1986 dan Saiful dikatakan baru saja berusia 22 tahun. Pada masa ni, Saiful dia bekerja dan juga menetap dekat kampung Arab Port Dickson dan dikatakan setiap kali dia pergi bekerja dan dia nak pulang ke rumah, hanya satu jalan dia akan ikut, jalan lama Seremban Port Dickson, dan dekat jalan lama tu dia akan berjumpa Sempang 4 dan dekat Sempang 4 tu Saiful cakap selalunya ada satu parit. Bukan selalunya, parit tu tak bergerak kat mana-mana pun. Parit tu memang ada je kat situ. Dan kat situlah Saiful ni suka pergi memancing. Setiap kali habis kerja je, pukul 6 lebih, dia dah balik rumah macam tu, salin pakaian, dia akan terus pergi dekat parit Sempang 4 tu, betul-betul kat tepi jalan, dan dia akan memancing. Sebab apa dia pancing kat parit je? Satu, sebab tak jauh. Kau nak masuk, nak pergi tasik lah, nak masuk hutan apa semua, tak ada geng pun. Satu lagi, jangan ternampak pontianak kena ganggu ke. Saiful ni bukannya berani sangat, so dia memancinglah kat parit pun. Tetapi parit bukan sebarang parit. Parit ini macam hantuah pula. Parit ni Saiful cakap ada ikan puyuh, ada ikan sembilang, dan yang syok lagi, memancing kat parit ni tak pernah dia tak dapat ikan. Paling busuk, paling suwe pun hari tu, at least seekor atau 2 ekor sembilang dia akan bawa balik. Dan aku dah cerita tadi, Saiful ni dia tinggal bersama keluarga angkat dia tau. Dia tinggal dekat rumah abang angkat dia yang bernama Borhan. Dan abang Borhan ni ada seorang isteri, Kak Farah, dan juga 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan, masih kecil lagi. Dan disebabkan hobi si Saiful ni setiap kali pulang bekerja, dia akan pergi memancing. Pernah lah beberapa kali abang Borhan ni tegurlah si Saiful ni, abang tak kisah kau nak pergi memancing Saiful, tetapi abang nak ingatlah kan, walaupun tempat tu parit-parit pun, kau tengoklah masa kau pergi. Kadang-kadang kau pergi pukul 7, kadang-kadang kau balik pukul 10 malam. Macam abang ni tak kisahlah, tapi kau kena ingat abang ada anak tau, anak abang kecil-kecil lagi. Tetapi teguran abang Borhan ni tidak diendahkan pun oleh Saiful ni, dan disebabkan keras kepala bodoh bahang si Saiful ni tak nak dengar teguran abang Borhan yang lagi lama menetap kat situ, telah berlakunya satu kejadian yang menyusahkan abang Borhan dan juga mengganggu kehidupan si Saiful ni guys. Itik dimandikan takkan basah. Itulah peribahasa yang paling sesuai aku nak gambarkan perangai si Saiful ni. Bila kau mandikan itik, itik takkan basah. Sama kat macam si Saiful ni. Bila kau tegur dia, dia takkan dengar. Dia akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betapa degilnya si Saiful ni, dia masih meneruskan hobi memancing dia. Macam biasa, setiap kali pulang daripada bekerja je, dia habis kerja contoh dalam pukul 5, dia balik salin pakaian. Pukul 6 dia dah bergerak dah dekat Sempang 4 tu, duduk kat parit tu dan mula memancing. Kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang seorang, dan itulah yang telah berlaku kepada Saiful. Dikatakan adalah satu hari macam biasa, pulang bekerja, salin pakaian je, terus bawa road, tak ada solat asar, tak ada solat maghrib. Kau nak jadi apa setan? Geram pula aku kan. So Saiful ni terus bergerak ke Sempang 4 tu, duduk kat tepi jalan, lalu dia pun memancing lah. Mancing punya mancing. Sedar-sedar dah pukul 9 malam. Cumanya hari tu tuah si Saiful ni lain macam sikit. Dia dah fikir dah, ini kalau aku balik ni tipu lah Bang Borhan nak marah. Bukan kaleng-kaleng, hari ni saja 10 ekor ikan sembilang aku dapat tangkap. Nampak Kak Farah, kita satu keluarga boleh makan mewah. Jadi bila dah dapat ikan banyak macam tu, jam pun pukul 9 lebih, dia pun fikir tak apalah, tak nak balik lambat sangat. Lagipun dia seorang pada hari tu, dia pun pulang ke rumah, teruslah bawa 10 ekor ikan sembilang tu
kasih dekat Kak Farah. Kak Farah pun happy lah. Allahu Akbar. Saiful, banyaknya kau dapat hari ni. Bertuah betul kau ni Alah, tengok orang lah Kak. Saiful dengan ikan tu silap-silap. Ikan dekat parit tu semua dah kenal dah Saiful. Lalu mereka pun bergelak ketawa lah. Dan bila Abang Borhan nampak je Saiful kasih ikan 9 tu dekat Kak Farah, Abang Borhan dah tahu dah. Lalu Abang Borhan terus tanya si Saiful ni, baru balik ke? Nasib baik kau balik awal. Banyak ikan kau dapat. Lalu Saiful pun dengar bangganya cakap, come on lah bang. Tengok tangan lah. Ini tangan bawa tuah lah bang. 10 ekor. Lalu Abang Borhan pun cakap, baguslah tu. Alah, 10 ekor pun. Cubalah Saiful dengar nasihat aku ni. Aku bukan apa. Aku risau kat anak-anak aku je. Lagipun Kak Farah kau tu lemah semangat orang dia. Lalu Saiful ni pun hanya menganggukkan kepala. Yelah bang, saya balik awal pun abang bawa pack. Saya balik lambat pun abang bawa pack. Dah lah bang, esok saya nak kerja pagi. Saya nak tidur dulu. Lalu Saiful pun pergilah rehatkan diri. Dan keesokan harinya, plan asal dia Saiful tak nak pun pergi memancing. Tetapi salah seorang kawan dia yang bernama Rabu ni, kawan pun nama hari kau, nama Rabu ajak dia, Saiful, jom malam ni, aku dah lama tak memancing. Tetapi Saiful ni cakap kat kawan dia ni, semalam aku dah pergi mancing dah. 10 ekor mat aku dapat. Hari ni aku rasa, tak nak lah, kan nanti abang angkat aku marah. Abang Borhan dah bising dah. Tetapi lepas dipujuk, Rabu ni pula cantik pula pancing si Saiful ni. Saiful, semalam kau dapat 10 ekor. Silap-silap hari ni bukan ikan 9, ikan paus pun kau boleh dapat. Jom lah bro. Lagipun aku ni dah excited dah ni. Kau selalu seorang kan, aku nak teman kau jual mahal pula. So Saiful ni pun mengalah lah. Saiful cakap, okey lah, sebabkan kau, jomlah kita pergi. Dan hari itulah hari yang agak malang buat Saiful. Tengah dia memancing dengan kawan baik dia Rabu tu, tengah duduk sambil berborak-berborak, jam telah pun menunjukkan pukul 9 lebih malam. Dan Saiful pada masa tu dia tak macam hari yang sebelumnya. Dia dapat 10 ekor. Malam tu tak berapa nak cun sangat. Dia hanya dapat 3 ekor ikan sebilang, seekor ikan puyuh. Lalu dia pun cakap lah kat kawan dia, Rabu, kejap kang lagi setengah jam kalau tak dapat ikan, jom lah kita balik. Dan Rabu pun bersetuju. Tetapi tengah diorang syok duduk dekat parit tu, keadaan pada masa tu pun walaupun dekat tepi jalan, kereta dah tak banyak apa semua, tiba-tiba mereka berdua dengar bunyi seakan-akan bunyi belalang. Wallahualam, aku pun tak tahulah bunyi belalang macam mana. Aku gambarkan je lah. So dia dengar pada awalnya perlahan je. So kawan si Saiful ni tegur Saiful, kau dengar tak tu? Tu bunyi apa lah? Binatang apa tu Lalu Saiful pun cakap, alah, belalang lah. Pada masa ni Rabu terus cakap dekat Saiful, Saiful, aku rasa ni bukan bunyi belalang lah Saiful. Kau pernah dengar pelesit tak? Terus Saiful ni, engkau ni mulut jagalah sikit. Tak payahlah cakap pelesit malam-malam. Engkau ni sekarang pun dah pukul berapa? Dah lah, jom lah kita pack lah. Dan sementara diorang kemas-kemas tu, diorang makin dengar, makin kuat bunyi pelesit tu tau. Seakan-akan bukan seekor tetapi banyak dekat tepi jalan tu, bunyi kejap daripada arah kanan, kejap daripada arah kiri. Lalu bila mereka dah takut, diorang dah kemas apa semua, masing-masing pun pulanglah ke rumah. Saiful ni bawa je apa yang ada. Dan pada malam tu bertambah teruk. Saiful ni ingat dekat parit je dia akan terdengar bunyi pelesit tu. Tetapi sedang dia lepak dalam bilik, cuba melelapkan mata, dia masih boleh dengar bunyi belalang ataupun bunyi pelesit tu dekat atas bumbung guys. Dan bunyi tu bukan perlahan. Kali ni bunyi tu kuat gila. Jadi bila bunyi pelesit ni kuat gila, si Saiful ni dah terganggu dah. Macam mana aku nak tidur ni? Kuat gila bunyi pelesit ni. Dekat parit tadi ada, sekarang ni dekat rumah dah pukul 2 pagi pun, daripada tadi tak henti-henti bunyi pelesit ni. Lalu Saiful pun, lantaklah aku pergi dapur, aku nak minum air jap. Lagipun tekak haus pula. Dan alangkah terkejutnya, sewaktu Saiful ni tengah minum air dekat dapur, seakan-akan pelesit ni daripada atas bumbung dalam bilik
ikut dia ke arah dapur. Sebab dekat dapur tu, dia masih boleh dengar bunyi pelesit tu bising yang amat. Macam heboh sangat. Apa halang kau tak habis-habis nak mengganggu hidup aku kan? Dalam hati Saiful, dia nak je jerit. Tetapi dia sebabkan kalau aku jerit, Kang Abang Borhan dengar, lagi settle hidup aku. Abang Borhan lagi menakutkan daripada pelesit ni. So Saiful pun tak buang masa, masuk balik ke dalam bilik dia dan cuba juga sedaya upaya untuk lelapkan mata sebab esok pagi dia kerja. Kalau tak, kan penat kan. Dan itulah yang berlaku kepada Saiful pada malam tu. Tetapi biasalah, remaja kalau dah degil, kalau dah kepala batu, dia takut kejap je, 2-3 hari je. Lepas tu dia pergi balik dekat parit tu, dekat Sepang 4 tu, memancing macam biasa. Daripada pukul 6 sampai pukul 11. Ada tu terbawa-bawa sampai pukul 12, sampai pukul 1 pagi pun ada. Dan Abang Borhan pun dah tak kuasa, dah tak larat dah nak tegur si Saiful ni. Kalau kau dah tak nak dengar, kau nak buat pekak sangat, kau pergilah mancing kat parit tu. Senang, kau bawa je kain baju kau tidur je kat situ kan. Aku dah tak larat dah. Tapi kau ingat, kalau apa-apa jadi dekat keluarga aku, engkau siap. Ini semua berpunca daripada kau. Dan tak lama pun guys, masin betul mulut Abang Borhan ni. Selang seminggu lepas tu, Saiful ni masih lagi meneruskan aktiviti dia memancing kat parit tu. Cumanya kali ni dia lebih bersemangat sebab ditemani oleh kawan dia, si Rabu ni tadi. Rabu ni siap cabar dia. Betul ke hari tu kau dapat 10 ekor? Sepanjang kau memancing dengan aku, tak pernah lebih 5 ekor pun. Jadi disebabkan tercabar tu, Saiful lagilah bersemangat nak memancing pada hari tu. Malam ni, hari ni aku nak tunjuk dekat si Rabu ni yang aku mampulah dapatkan ikan sembilang sebanyak 10 ekor. Ini tangan bawa tuah lah. Dan mereka pun lepaklah dekat parit tu, teruslah memancing daripada pukul 6 membawa ke pukul 8. Daripada pukul 8 ke pukul 9.30. Daripada pukul 9.30 sampailah pukul 10 malam. Pada malam tu, alhamdulillah, nasib si Saiful ni cukup membanggakan. Dia dapat lebih kurang 8 ke 9 ekor ikan sembilang. Lalu Rabu ni pun teruslah bodek kawan dia ni. Macam ni lah kawan yang aku kenal. Alamak, kau memang power lah Saiful. Dan Saiful ni lepas dah dipuji, kembang lah hidung apa semua. Well, biasalah aku. Tengoklah, ini Saiful lah brother. Bukan kaleng-kaleng. So mereka pun bergelak ketawa. Saiful ni seakan-akan dah lupa dah yang dia tinggal dekat rumah Abang Borhan. Jam pun dah menunjukkan pukul 10 lebih. Bila yang kau nak balik? Dah lah tu, dah dapat 8 ke 9. Tetapi sebabkan leka dengan si Rabu ni pun malah on juga. Tak ada pun nak tegur si Saiful ni. Dah lah tu, jomlah kita balik kan. Disebabkan ketamakan dia orang berdua ni, tiba-tiba dalam keadaan sunyi tengah syok memancing, kononnya nak juga dapatkan 10 ekor ikan sembilang tu, dia orang terdengar bunyi pelesit yang sama guys. Sit, sit, sit. Pada masa tu, sebaik saja mereka berdua terdengar bunyi pelesit tu, masing-masing dah terkedu, masing-masing dah terdiam dah. Saiful memandang si Rabu, Rabu memandang si Saiful. Mereka berdua dah tak tahu nak cakap apa. Tetapi kedua-duanya mula bagi signal bahawa tak apa, kita teruskan je memancing ni. Apa je bunyi, kita anggap ini semua adalah cobaan. Lantaklah janji kita dapat ikan sembilang, kita puas hati. So mereka pun teruskan memancing lagi. Tetapi makin lama diorang memancing, di dalam kelekaan diorang tu, pelesit yang makin kuat bunyi dia, tetapi tidak diendahkan oleh Saiful dan juga Rabu ni. Pelesit tu dah mula beberapa kali melintas di atas kepala Saiful. Saiful ni dah mula perasan dah, apa benda yang tiba-tiba terbang atas kepala aku? Kejap atas kepala Saiful, kejap atas kepala Rabu. Mereka berdua dah macam pelik tau. Tadi kau nampak tak ada benda melintas? Saiful tanya. Rabu pula, kau nampak tak tadi ada benda macam terbang lah atas kepala aku? Mereka berdua bila dah tertanya-tanya macam tu, tiba-tiba bulu roma dah meremang. Masing-masing rasa, aku rasa ini satu petanda lah. Dah lah, jomlah kita balik. So mereka pun kemas barang dan pulanglah ke rumah. Dan alangkah terkejutnya, semasa Saiful ni nak masuk ke rumah Abang Borhan, Abang Borhan tengah duduk bersama dua orang anak dia. Pada masa ni Kak Farah dah masuk tidur dah.
lah. Dua orang anak dia iaitu lelaki dan perempuan ni tengah tengok TV. Dan semasa Saiful ni masuk ke dalam rumah bawa ikan sembilang yang dia dapat tu, tiba-tiba salah seorang anak Abang Borhan tegur Saiful ni. Abang Saiful dah balik, Abang Saiful dah balik. Ayah, Abang Saiful bawa kawan perempuan. Abang Saiful bawa kawan perempuan. Abang Saiful bawa kawan perempuan. Jadi bila Saiful dengar reaksi salah seorang anak Abang Borhan ni cakap macam tu, Abang Saiful bawa kawan perempuan, Saiful ni tiba-tiba tercegat dekat depan pintu tu sambil memegang ikan sembilang lagi, dan Abang Borhan dah mula memandang ke arah Saiful. Lalu Abang Borhan pun terus tanya si Saiful, Saiful, siapa yang kau bawa balik tu? Pada masa ni Saiful dah tergamam dah. Dan Saiful terus cakap kat Abang Borhan, bang, saya mana ada bawa kawan bang. Abang, kenapa anak abang cakap saya bawa kawan? Lalu terus Abang Borhan cakap dengan nada yang teramat marah. Itulah abang dah cakap, engkau degil. Lain kali kau tak reti-reti ke engkau tu? Boleh tak dengar sikit? Janganlah balik sampai dah pukul 1-2 pagi. Engkau ni nak jadi apa? Sekarang ni dah ada benda mengikut engkau ni. Kau, apa yang kau dapat tu? Lalu Saiful bercakap, macam biasa bang. Ikan sembilang bang. Bang, banyak bang. Tak ada, aku tak kira. Terus Abang Borhan ni dengan nada yang tegas, sekarang ni kau jangan masuk dulu rumah. Dengan ikan-ikan tu kau pergi pulang balik. Kau pergi campak balik. Aku tak nak ikan tu. Engkau dah menyusahkan aku ni. Anak aku dah mula nampak bukan-bukan ni. Sedang Abang Borhan marah si Saiful. Dan Saiful pun dah rasa serba salah. Anak lelaki Abang Borhan ni masih sama juga reaksi dia. Tak habis-habis cakap, Abang Saiful, siapa tu? Cantiknya kakak tu. Abang Saiful ada girlfriend. Cantiknya. Dan Saiful pun tak lengah masa. Selepas dah tengok anak Abang Borhan ni cakap tak habis-habis, cantik, ada perempuan ni ikut, Saiful ni tak lengah masa. Daripada aku kena bambu, daripada aku kena belasah dari Abang Borhan, dia pun terus pergi balik dekat parit tu untuk pulangkan balik, untuk campak ikan sembilang yang dia dapat pada malam tu. Walaupun dalam keadaan takut, walaupun hati dia dah menyesal. Ya Allah, kalau aku tahu aku tak payah memancing lah hari ni. Allahu Akbar. Dah lah Rabu tak ada ni. Kawasan ni pula gelap. Alah. Dan semasa Saiful tengah humban balik ikan-ikan sembilang yang dia dapat tu masuk balik ke dalam parit tu, tiba-tiba dekat parit tu Saiful ternampak ada seakan-akan satu susuk tubuh wanita yang berpakaian putih, yang berambut panjang. Saiful ni tak nampak muka, seakan-akan sedang duduk dekat kawasan parit tu. Jadi bila Saiful dah ternampak perempuan yang Saiful ni dah tahu ini bukan perempuan ni, ini kakak cantik ni, Saiful tak lengah masa. Daripada turunkan satu-satu ikan, dia campak je semua ikan dan dia terus berlari pulang ke rumah. Dan dikatakan sejak daripada hari tu Saiful dah tak pergi memancing dah dekat parit tu. Kalau dia pergi memancing pun, dia akan cuba pergi memancing pukul 8 sehingga paling lambat pun pukul 9, 9.30. 1 jam pun cukup lah. Ada masanya kalau tak dapat ikan pun, janji aku dapat lepaskan gian aku dapat buat hobi aku, cukup lah. Aku tak nak hobi ni sampai memudaratkan aku, terutamanya sampai mengganggu keluarga Abang Borhan. So itulah pengajaran ataupun kisah yang pertama yang dialami oleh Saiful. Disebabkan keras kepala dia ni, disebabkan dia daripada hobi biasa-biasa sehingga dah terbawa-bawa, dah taksub. Kalau tak pergi memancing, demam lah apa semua. Betul-betul demam selepas diganggu oleh satu entiti yang dikatakan pelesit. Sebenarnya selepas kejadian ni, ada juga si Saiful ni bagi tahu macam mana boleh ada pelesit ikut dia balik. Dikatakan dekat parit tu memanglah banyak ikan, tetapi dekat parit tu juga rupa-rupanya tempat orang membuang segala barang-barang yang tak elok, barang-barang sihir ke, saka ke, orang memang buang dekat kawasan parit tu. Dan kemungkinan besar Saiful rasa pelesit tu sebenarnya bertuan, tapi tuan dia dah tak nak dah, tuan dia pun buang dekat area parit tu. Dan bila Saiful dengan kawan dia pergi memancing kat situ, kemungkinan pelesit tu ikut dia pulang, dan itulah yang telah menyebabkan gangguan tu mula berlaku
Alhamdulillah pelesik tu tak ikut dia sampai memudaratkan keluarga Abang Bohan, dan sekadar itu sahajalah gangguan dia. So tak nak lengah masa, kita nak teruskan dengan cerita yang kedua yang lagi menebarkan dan lagi lain macam, guys. Dikatakan kejadian yang kedua ni berlaku kepada Johan sewaktu dia pergi bercuti di salah satu resort yang terletak kat area Port Dickson tu. Kalau korang nak tahu apa jadi, jom guys, kita teruskan dengan kisah yang dialami oleh Johan pula. Sebelum kahwin dia janji nak hidup sama, lepas berumah tangga hilang tak ke mana. Katanya ke pejabat, rupanya dia ligat. Cari-cari calon hendak cukupkan 4. Cari-cari calon hendak cukupkan 4. 2 dah dapat, 3 dah dapat, 4 tak sempat. Itulah lagu yang aku nyanyikan daripada pelawak legenda, kumpulan yang satu-satunya telah menghiburkan seluruh rakyat Malaysia daripada tahun 90-an sehinggalah sekarang, iaitu Senario. Dan kenapa aku nyanyi lagu Senario? Sebab kisah yang kedua ni ada berkenaan seorang lelaki yang berkahwin dua. Tetapi jangan marah dulu kepada wanita-wanita, walaupun isu sekarang ni pasal kahwin dua ni tengah panas, tengah membuatkan seluruh perempuan, tak kisahlah yang masih bujang ke, yang dah kahwin ke, mengamuk ataupun protes. Kadang-kadang tak nak masak lah, kadang-kadang tu tiba-tiba marah lah. Tak pasal, aku pun kena marah kat man. Seredo je lah kan. Tetapi kisah pada malam ni tak ada pun isu gaduh-gaduh ni. Johan yang dikatakan seorang lelaki India yang telah masuk Islam, telah pun mendirikan rumah tangga bersama isteri tersayang yang bernama Saleha. Saleha ni jarak umur di antara Johan dan Saleha ni, Saleha ni lebih tua daripada Johan. Saleha ni umur 48 tahun, manakala Johan telah pun berumur 40 tahun. Dan mereka telah mendirikan rumah tangga selama 15 tahun. Tetapi Allahu Akbar, tidak dikurniakan zuriat, tak ada rezeki lah orang cakap. Lalu adalah perbincangan di antara Johan dan juga Saleha ni. Bincang punya bincang. Pada awalnya Johan ni cakap kat isteri dia, apa kata sayang, kalau kita tak boleh dapat zuriat, kita boleh ambil anak angkat. Tetapi Saleha tak setuju. Saleha bukanlah tak setuju sebab apa, tak salah pun nak ambil anak angkat, tetapi kalau boleh Saleha nak anak tu ada darah daging daripada isteri, daripada dia sendiri ataupun daripada Johan. Lalu Saleha pun mencadangkanlah dekat suami dia, abang macam ni lah bang, sebabkan saya tidak boleh memberi kat abang anak, apa salahnya saya rasa abang kahwinlah lagi seorang. Dan macam biasalah juga, Johan ni pada awalnya dia teramat sayang kat Saleha ni. Dia tak nak madukan Saleha ni. Dia cakap kat Saleha, you are my true love, speaking juga man. Engkau lah kekasih hati aku Saleha. Dah macam lagu tu, takkanlah aku nak menduakan kau. Lepas tu Saleha cakap lah, tak ada bang, saya nak bila abang kahwin, insya-Allah at least kita boleh dapat anak. Dan apa yang dikatakan oleh Johan selepas itu? Alah sayang, bila ya abang boleh kahwin? Terus okey kau, awal-awal je biasalah, gimmick kan, nak tunjukkan kasih sayang lah kononnya. Dan cari punya cari, walaupun pada asalnya Johan ni tak nak kahwin lain, tetapi selepas dipaksa oleh Saleha, dia pun dapat seorang calon. Dan dah dapat calon tu tak apa, memilih juga tu, tak nak yang tua-tua. Calon yang kedua ataupun isteri yang kedua yang dimiliki oleh si Johan ni bernama Jenny, berusia 27 tahun kau. 40 tahun, dapat anak dara, dapat gadis yang memang cantik, berumur 27 tahun. Jadi perkahwinan tu aman damai lah pada bulan pertama. Tetapi bila masuk bulan kedua sahaja, biasalah, walaupun Saleha ni merelakan diri dia dimadukan, tetapi isteri mana tak makan hati, isteri mana yang tak ada persaingan. Kadang-kadang dekat rumah Johan ni agak pening sedikit, walaupun tak ada pergaduhan yang besar, tetapi dia boleh nampak isteri
isteri tua dia Saleha ni akan cuba melebih-lebih, akan cuba tarik perhatian dia untuk compete ataupun untuk berlawan dengan isteri muda yang bernama Jenny ni. Nasib baiklah Jenny ni pun baik. Jenny ni selalu mengalah. Kalau masak tu contohnya lah, Johan ni balik kerja dah penat-penat kan. Jenny ni akan masak. Contoh Jenny masak, abang, ini bang, Maggi Indomie. Saleha pun akan masak juga. Abang, ala Indomie tu abang makan nantilah. Ini, tak main lah Indomie. Ini Saleha buat untuk abang. Samyang, Korea sarang he. Si ada hotdog kimchi pula bang. Abang makanlah dulu. Ala Jenny punya tu makan nantilah. So, itulah yang aku cakap ataupun aku maksudkan dengan perdebatan tu. Diorang tak gaduh, tetapi masing-masing nak tunjuk siapa lagi bagus. Dan disebabkan dah macam tu, Johan ni rasa tak sedap. Dia rasa yang sepatutnya sebagai sebuah keluarga, sebagai diorang berdua ni menjadi isteri aku nak isteri-isteri aku ni berbaik supaya kita boleh hidup dalam aman dan bahagia. Dan Johan pun mencadangkan apa kata disebabkan selama dia kahwin dengan Jenny, dia tak sempat pergi honeymoon ataupun berbulan madu. Jadi dia cadanglah kan kepada isteri-isteri yang disayangi, apa kata jomlah kita pergi bercutinya. Abang dah ambil satu resort yang cantik, yang mewah. Kita boleh duduk satu bilik dekat Port Dickson tu. Kita rehatkan minda kita. Sambil tu kita bolehlah kenal hati budi masing-masing. Dan bila cadangan tu dicadangkan oleh Johan, Jenny ni dah awal-awal setuju dah. Tetapi biasalah, isteri tua ni, tinggal sebilik. Aku tak nak tinggal sebilik dengan isteri muda kau. Apa kata bang, abang ambil lah 2 bilik asing. Alah, manalah tahu nanti isteri muda abang Jenny tu tak selesa kan. Dia bukannya suka sangat kat saya. Sempat juga mengherdik tu. Lalu Johan pun fikir, tak apalah, janji kita pergi bercuti lah. Jadi Johan pun terpaksa ambil 2 bilik. 1 bilik untuk Jenny, 1 bilik untuk Saleha. Dan mereka pun pergilah bercuti di salah sebuah resort yang cukup mewah, yang terletak betul-betul di tepi pantai Port Dickson. Daripada bilik diorang di tingkat 9 tu, mereka boleh nampak suasana laut dan juga pesisiran pantai tu. Tetapi dalam percutian yang disangkakan indah, yang hanyalah untuk berdamaikan kedua isteri si Johan ni, telah berlakunya satu kejadian yang agak menyeramkan dan juga misteri. Percutian selama 2 hari 3 malam yang dianjurkan oleh Johan untuk merapatkan ukhuwah ataupun hubungan di antara isteri muda bernama Jenny dan juga isteri tua bernama Saleha telah pun bermula. Tetapi sebaik saja diorang sampai di resort tu, tengah menginap tu pun, pada hari pertama pun Johan ni dah pening kepala dah. Sebab apa? Sebab ialah bilik asing-asing, isteri tua bilik 901, isteri muda bilik sebelah 902. Malam pertama tu milik siapakah Johan ni? Adakah milik isteri tua ataupun milik isteri muda? So Johan ni pun berbincanglah dengan Saleha. Saleha, macam ni abang ni sebenarnya malam ni kan, apa kata abang tidur dengan Jenny dulu? Lalu Saleha pun, kenapa pula? Cuba kasih sebab kenapa nak kena tidur dengan Jenny dulu. Lalu Johan pun cakap lah, tak ada sayang. Sebenarnya, yelah, sejak 2 bulan abang kahwin dengan Jenny, kan kita orang tak honeymoon lagi. Kita orang tak bulan madu. Alah, lagi pun kan kita tidur sini 2 hari. Esok abang tidurlah dengan Saleha pula. Boleh kan? Terus engkau, biasalah Saleha ni kan. Amboi, pantang. Inilah aku pantang perangai laki ni. Abang sedar diri sikit Saya benarkah abang kahwin dengan si Jenny tu pun disebabkan saya tak boleh kasih abang zuriat. Ini dah 2 bulan. Mana bang tak mengandung lagi pun. Abang jangan macam-macam Kalau niat abang sekadar nak memuaskan nafsu, saya tak reda bang. Terus Johan ni cakap, Astaghfirullahalazim. Sayang, kenapa cakap abang macam tu? Sebenarnya bukannya
Bukannya tak ada, tetapi ini semua kan rezeki daripada Allah. Lagipun abang dah cuba. Sebab itulah malam ni abang nak tidur dengan Jenny dulu. Abang nak cuba lagi sekali. Manalah tahu lepas bulan madu ni rezeki kita dapat zuriat sayang. Dah mula bergaduh pula di antara Johan dengan Saleha ni. Si Jenny ni tenang je duduk dalam bilik dia, mandi, tengok TV, lepak minum kopi apa semua. Tetapi pergaduhan yang agak besar telah berlaku di antara Johan dan juga Saleha ni. Dan disebabkan Saleha ni mulut dia macam bontot ayam, pokpek. Johan pun tak nak keruhkan keadaan. Lalu Johan pun hanya mendiamkan diri. Dan pada malam tu, jam telah pun menunjukkan pukul 8 malam. Perut pun dah keroncong morontika apa semua, dah lapar. Lalu Johan pun ajaklah isteri tua dia Saleha ni pergi makan. Sayang, jomlah sayang, kita pergi makan nak. Abang dah pilih dah satu tempat makan kat Port Dickson ni. Orang cakap ada tempat makan ikan bakar. Sedap sayang. Tetapi biasalah Saleha ni pun kan dah tua-tua pun merajuklah dia makan hati dia. Lalu dia pun cakap lah, tak apalah, saya tak nak lah makan. Biarlah bang, saya ke Buloh pun. Tu abang pergilah bawa si Jenny tu. Dia sure lapar kan. Dia suka lah ikan bakar. Saya mana suka ikan bakar. Lalu Johan pun malas nak layan. Ikut awak lah. Tetapi kalau awak nak ikut, awak ikut. Kalau tak nak, tak apalah. Awak reda je lah. Nanti abang bungkuskan makanan untuk awak. Lalu Johan pun terus keluar bilik dan pergilah ke bilik si Jenny ni. Ajaklah Jenny ni makan. Semasa diorang keluar, Jenny ni punyalah baik siap tanya si Johan ni. Abang, mana Kak Saleha bang? Kenapa abang tinggalkan dia? Lalu Johan pun cakap, biasalah kak kau tu. Dia dah tua. Dia cepat pening. Tadi pun muntah-muntah apa semua. Lalu Jenny pun cakap, bang, silap-silap Kak Saleha mengandung kot bang. Lalu Johan terus cakap, tak ada lah. Tapi Alhamdulillah lah kalau dia mengandung. Tetapi tak ada lah. Saya rasa dia just, biasalah pening kepala. Johan tak nak bagi tahu yang sebenarnya dia dengan Kak Saleha ni tengah bergaduh. Lalu dia pun pergilah makan ikan bakar bersama isteri muda dia si Jenny ni. Lepas dah makan ikan bakar, biasalah orang cakap mood bercinta tu masih lagi hangat. Mereka berdua pun jalanlah di pesisiran pantai tu. Sambil berjalan menyanyi-nyanyi antara laki bini ni, Johan ni sempatlah memandang ke tingkat 9 sebab dia boleh nampak bilik dia daripada arah pantai tu. Lalu dia nampak Saleha ni tengah berdiri dekat luar balcony bilik dia yang terletak kat tingkat 9 tu. Lalu Johan pun sewaktu dia tengah tengok isteri dia, alamak, Saleha nampak pula aku jalan dengan Jenny. Kejap kan sure lagi mengamuk lah dia. Amboi, engkau pantang dapat bini muda, siap berjalan kat tepi pantai. Dah bermacam-macam dah bermain dalam fikiran si Johan ni. Dan Jenny perasan si Johan ni memandang ke arah bilik Kak Saleha. Lalu Jenny ni pun cakap lah dekat Johan, abang, kenapa ni bang? Cuba abang jujur dengan saya. Abang bergaduh dengan Kak Saleha. Tak naklah macam tu bang. Bukan percutian ni sepatutnya abang nak baikkan saya dengan akak ke? Lalu Johan pun mulalah ceritakan hal yang sebenarnya. Selepas dah berbincang apa semua, mereka berdua pun dah penat. Lalu decide ataupun cadang untuk balik ke bilik. Dan dalam perjalanan tu, tiba-tiba Jenny cakap, abang, malam ni tak apalah bang, saya mengalah bang. Abang pergilah tidur dekat bilik bersama Kak Saleha tu. Kesian dia bang. Tak apa, esok masih ada lagi. Lalu Johan pun tak nak kecilkan hati bini muda dia ni. Johan pun cakap, sayang, ya Allah, baiknya lah. Allahu Akbar. Saya bersyukur sangat dapat seorang isteri yang faham macam awak ni. Yang suka bertolak ansur. Awak tak kisah ke saya tidur dengan Kak Saleha dulu? Lalu Jenny pun cakap, tak apa bang. Alah, esok masih ada. Lagipun kan esok kita nak naik banana boat. Saya takut juga bang. Jangan kalau Kak Saleha marah saya, dia tolaknya, dia tendangnya saya jatuh banana boat. Saya ni bukan reti berenang. Lalu Johan pun tergelak lah. Sebab apa? Sebab Jenny ni bergurau dengan dia, melawak kan. Kononnya esok dia orang memang dah plan nak naik banana boat. Nanti kalau Kak Saleha ni marah lagi, Jenny ni takut lah tengah naik pedebam, kena sepak macam tu, jatuh, tak reti berenang, dah pisang kat situ kan. Lalu Johan pun setujulah, malam ni tak apa, abang tidur dengan Kak Saleha dulu. Dan sebaik saja Johan ni dah hantar bini muda dia si Jenny ni masuk ke dalam bilik, sebelum Jenny ni sempat tutup pintu, Johan ni sempat lagi bergurau. Alah, biasalah nak sweet-sweet kan. Johan ni sempat cakap, sayang, jangan lupa malam esok. Lalu Jenny ni pun tanyalah, apa bang malam esok?
Yelah, kan esok kita cadang nak naik banana boat. Siang kita naik banana boat dekat tepi pantai. Lepas tu Jenny ni pun cakap lah, ya saya tahu. Saya kan dah cakap tadi. Kenapa bang? Tak, siang naik dekat tepi pantai. Malam kita naik banana boat dalam bilik sama-sama. Terus Jenny ni, alah kau ni, kau ajar. Gurau macam tu tak nak lah bang. Dah lah bang, abang pergi tidur lah. Terus Jenny ni, bam, tutup pintu kan. Dalam hati Jenny pun, alah, hai dia bajet muda dah 40 pun. Geli pula aku kan. Teruslah Johan ni pun berlalu pergi kat bilik sebelah. Terus masuk dalam bilik. So, bila dia masuk dalam bilik, dia ingatkan Saleha ni dah reda lah sikit kemarahan dia. Tetapi tak guys, dia boleh nampak bila dia masuk je dalam bilik Saleha ni, Johan nampak Kak Saleha ni tengah duduk di atas katil menghadap ke arah balkoni bilik tu, membelakangi dia lah. Lalu Johan ni pun dalam hati dia, ya Allah, kenapalah sejak aku kahwin ni engkau ni Saleha dah mula gedik semacam dah. Kalau orang muda mengajuk, comel lagi, engkau ni dah tua. Hodoh betul aku tengok lah nak mengajuk-ngajuk ni. Tetapi disebabkan isteri tersayang, disebabkan dia pun memang sayang si Saleha ni, Johan ni cubalah pujuk. Tetapi sepanjang pujuk tu sayang dah lah, jangan marah abang. Saleha ni senyap je tau. Dalam 10-15 minit pujuk punya pujuk. Tiba-tiba yang terkejutnya, Johan tiba-tiba terdengar pintu bilik hotel dia dibuka. Tidur. Macam ada seseorang buka tau. Pada awalnya sebelum Johan malingkan muka dia, diingatkan Jenny kot, sebab dia memang ada kasih extra key kepada kedua isteri dia. Takutlah emergency boleh terus masuk ke dalam bilik. Lalu bila dia pusing, alangkah terkejutnya Johan apabila dia nampak bukan Jenny yang masuk di dalam bilik, tetapi isteri tua dia, Kak Saleha, masuk dalam bilik sambil pegang satu plastik yang berisi mi goreng. Lalu si Johan ni pun terkejut lah. Sayang pergi mana? Lalu Saleha pun cakap lah, pergi makan lah. Saya bungkus sendiri. Nak harapkan abang lupa lah tu nak bungkus untuk saya. Terus ni Johan baru teringat, ya Allah, sayang, sorry lah abang lupa. Ya Allah, betul, maaf lah sayang. Terus Saleha ni cakap kat Johan, tak apalah bang, saya lapar ni. Ni yang muka abang ni pucat kenapa? Baru Johan terfikir balik, kejap. Kalau Saleha baru masuk, terus Johan memalingkan muka dia ke arah katil dan susuk tubuh yang seakan-akan isteri dia Saleha tu dah tak ada dekat atas katil. Dan pada malam tu, Johan dah rasa takut, dia dah rasa bingung. Kalau isteri aku baru masuk dalam bilik, siapa yang aku pujuk tadi? Aku dah siap peluk dah, kononnya nak ambil hati. Siapa perempuan tu? Sepanjang malam, Johan tidak boleh melelapkan mata sebab dia masih teringat-ingat lagi susuk tubuh seakan-akan isteri dia yang duduk dekat atas katil. Dan sepanjang malam tu lah, Johan diganggu. Dia dengar bunyi cakaran. Dia dengar bunyi seakan-akan ada orang berjalan dalam bilik. Sedangkan dia boleh nampak isteri dia Saleha ni sedang tidur dengan Lena dekat sebelah dia. Dan lagi menyeramkan, Johan cakap dia boleh dengar seakan-akan ada bunyi orang tengah mandi dalam tandas bilik air tu. Dia memang takut gila pada malam tu. Bermacam-macam gangguan, bermacam-macam bunyi. Kerusi beralih lah. Lalu Johan pun pada malam pertama tu dia hanya mendiamkan diri dia sebab dia tak nak si Saleha ni takut. Lagi-lagi pula kalau Saleha ni takut, malam kedua tak dapatlah dia nak tidur dengan isteri muda dia si Jenny ni. So bila keesokan harinya pun tiba, mereka bertiga pun have fun lah. Naik banana boat, jalan pergi pasar malam dekat Port Dickson tu, makan sama-sama. Dan Alhamdulillah berjaya rancangan si Johan untuk merapatkan kedua isteri dia ni. Sebab bila dah berjalan bergelak ketawa bersama, nampak hubungan di antara Kak Saleha dengan Jenny ni dah bertambah rapat. Lalu selepas dah have fun apa semua, pada hari kedua tu, esok je dah nak pulang, malam tu betul lah Johan tidur pula bersama Jenny. Dan pada malam tu, walaupun Johan berasa teramat gembira dapat
tidur bersama isteri kedua dia, tetapi dalam hati dia risau memikirkan keadaan Saleha tidur seorang diri dalam bilik tu. Lagi-lagi pula Johan takut kalau benda yang mengganggu dia pada hari pertama tu turut terjadi kepada isteri tua dia. Alamak, kang isteri aku daripada dah tua macam tu kena ganggu dah gila. Alah, dah sayang kan, patutnya dapat dua yang elok, sekarang isteri tua dah gila sebab kena ganggu. Bermacam-macam bermain dalam fikiran si Johan ni. Tetapi sebaik sahaja dia dah masuk dalam bilik si Jenny ni, dah lepak bergurau tengok TV sama-sama, lupa terus kepada isteri tua. Terus engkau tergelak-gelak bermanja-manja dengan Jenny. Sebaik saja jam menunjukkan pukul 12 malam, telah berlakunya satu kejadian yang Johan tak pernah sangka bakal berlaku kepada dia. Dikatakan tepat pukul 12 malam, Johan bersama Jenny pun telah baring untuk tidur pada malam tu. Sebab kepenatan, jadi Johan ni peluklah si Jenny ni daripada arah belakang. Sebab Jenny ni tidur membelakangi dia dalam keadaan mengiring. Lalu Johan pun peluklah si Jenny ni dan tidurlah mereka berdua. Tetapi tidur punya tidur, 2 jam pun berlalu, jam pun telah menunjukkan pukul 2 pagi. Secara tiba-tiba Johan ni dapat rasa satu tangan yang memeluk pula pinggang ataupun badan si Johan ni daripada arah belakang. Dan disebabkan Johan ni dah lena tidur, dia lupa yang sebenarnya dia sedang peluk isteri dia, iaitu Jenny. So dia ingatkan Jenny tengah peluk dia. Jadi bila dia dah tidur, dia dapat rasa lah ada orang peluk dia yang dia sangkakan Jenny tu. Tapi sebaik sahaja dia dah mula segar, dia dah mula buka mata, time itulah Johan ni rasa teramat takut sebab dia boleh nampak kejap. Sekarang ni betul-betul yang aku sedang peluk adalah isteri aku, si Jenny. Kalau aku tengah peluk isteri aku, ni tangan siapa yang tengah peluk aku ni? Dia boleh nampak satu tangan yang memang masih ada lagi tengah peluk dengan erat si Johan ni. Lalu Johan ni pun tak buang masa, terus menjerit, Allahu Akbar. Boom, dia bangun bingkas, bangun daripada katil, melompat pergi ke arah TV. Dan sebabkan Johan ni terjerit teramat kuat, Jenny pun terjaga. Dan Jenny tengoklah lelaki dia, si Johan ni, berdiri dekat TV dalam keadaan menggeletar apa semua. Lalu Jenny pun tanyalah, abang, kenapa bang? Abang ngigau Kenapa abang? Kenapa abang? Lalu Johan pun dalam keadaan menggigil tu, sayang tu, sebelah sayang. Dan Jenny secara perlahan memalingkan muka dia. Dan alangkah terkejutnya Jenny, betul-betul berada di atas katil sebelah Jenny, dia boleh nampak satu susuk tubuh wanita yang berambut menggerbang dengan panjang, muka berwarna hijau. Lalu Jenny pun terus, abang! Boom, dia lompat daripada katil tu, terus pergi dekat belakang laki dia si Johan ni dan peluk si Johan ni sekuat hati. Dan diorang berdua boleh dengar yang lembaga ni dalam keadaan menangis. Macam tu guys. Lalu Johan pun tak buang masa, sebabkan susuk tubuh ni masih duduk dekat atas katil ni. Johan pun mulalah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selepas Johan dah habis selesai azan seluruh bilik tu, yang peliknya si Johan ni, dia sempat cakap kat Jenny, sayang, lembaga ni tak hilang lagi. Lembaga tu relax je, sedang menangis kat atas katil. Lalu Jenny pun dah menggigil dah, abang, macam mana hantu ni boleh tak hilang bang? Abang azan tak betul kot. Terus Johan cakap, abang dulu pernah menang lah tilawah Al-Quran, takkanlah azan tak boleh. Lembaga ni kenapa tak hilang pula? Dalam diorang gelabah tu, tiba-tiba Jenny tegur si Johan ni, Jap bang. Bang, cuba abang tengok muka lembaga ni. Macam pernah tengok lah, tapi kat mana ya bang? Lalu Johan pun cuba amati. Walaupun dalam takut ni, dia cuba amati kan. Apa hal hodoh sangat lembaga ni. Aku tak pernah tengok lah jin sehodoh ni kan. Dan tengah tengok-tengok tu, Allahu Akbar. Rupanya lembaga ni tiba-tiba bersuara. Lembaga ni cakap dekat Johan dan juga Jenny, abang, ini Saleha.
Sampai hati abang panggil lembaga. Saya tumbuk muka abang lagi. Abang, saya ni takut tidur seorang. Saya nak tidur dengan abang. Bolehlah. Ya Allah, rupa-rupanya Saleha disebabkan takut Saleha pun rupanya turut diganggu. Semasa dia tidur seorang tu, dia boleh rasa seakan-akan laki dia si Johan ni tidur bersama dia. Tetapi tengah dia peluk-peluk tu, sebaik sahaja dia buka mata, bukan Johan yang tengah tidur, tetapi pocong yang tengah tidur kat sebelah dia. Rupanya Saleha ni peluk pocong. Lalu Saleha pun dah takut, sebab itulah dia masuk terus peluk si Johan dalam bilik. Dan selepas dah diamati macam tu, oh betul-betul ini isteri aku. Terus Johan peluk Saleha ni, dan Jenny pun peluklah si Saleha ni, sebab Saleha ni dah menangis, dah ketakutan apa semua kan. Tetapi Johan ni sempat juga cakap, sayang, lain kali kalau takut bagi tahu abang. Jangan macam tu. Abang dah ingat betul lembaga tadi. Betul seramlah muka sayang. Tak pernah abang tengok muka menakutkan. Sayang ni muka, memang betul lah macam jin muka. Tetapi selepas ditenangkan, mereka bertiga pun tidurlah sesama dalam bilik si Jenny tu. Dan keesokan harinya mereka pun check out lah, keluarlah daripada hotel tu. Tetapi yang agak memelikkan, semasa diorang masuk ataupun semasa diorang check-in dalam hotel tu, salah seorang pekerja telah memberikan mereka dua bilik yang berada di tingkat 901 dan bilik 902. Dan sewaktu mereka nak check out, nak pulang, yang menyambut diorang adalah manager hotel tu. Dan manager hotel tu sempat terkejut. Kejap, cik, Encik tempah dua bilik je, 901, 902, betul? Lalu Johan pun cakap, betul. Kenapa ya? Terus berkerut muka manager tu. Lalu Johan ni boleh nampak manager ni panggil pekerja dia dan ada perbincangan sedikit lah. Dan Johan dah rasa tak sedap dah. Lalu Johan pun cuba mendapatkan jawapan. Johan tanya berkali-kali kat manager tu, kejap, ada masalah ke bilik tu? Cuba jujur dengan saya. Dan kalau korang nak tahu, manager tu cakap sebenarnya bilik 901 yang merupakan bilik Saleha tu, pihak hotel dah melarang daripada pekerja-pekerja kasih bilik tu dekat pelanggan ataupun pelancong yang nak tinggal kat resort tu. Tetapi mungkin kesalahan pekerja hotel tu dah bagi bilik yang dikatakan berpuaka, sebab sejarah bilik tu, manager tu cakap kat Johan, sebenarnya dah banyak kali dah pelancong-pelancong ataupun orang yang menginap kat resort tu dah terkena gangguan. Dan pernah terjadi satu tragedi, seorang pelancong bunuh diri dalam bilik resort tu. Dan itulah yang menyebabkan barulah Johan faham kenapa diri dia termasuk isteri tua dia Saleha ni terkena gangguan sebegitu teruk. Dan Alhamdulillah, nasib baiklah bini muda aku si Jenny ni tak kena kan. Okeylah, janji bini muda selamat. Itulah yang bermain dalam fikiran si Johan. Tetapi Alhamdulillah, disebabkan percutian itu, hubungan di antara mereka telah pun terjalin. Mereka bertiga telah pun menjadi sepasang suami isteri yang cukup bahagia. Walaupun poligami, tetapi Johan ni berlaku adil sebagai seorang suami dan mereka hidup aman damai. Dan selepas 6 bulan, Alhamdulillah, Johan dan juga Jenny diberikan seorang zuriat, diberikan seorang anak lelaki, dan mereka pun hiduplah dengan penuh rahmat dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hubungan yang bagus. Kalau nak berpoligami, tolonglah berlaku adil seperti Johan dan ikut atas kemampuan diri. Jangan hanya kerana mengikut hawa nafsu, abaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan sewaktu kita mengikat tali pernikahan bersama isteri-isteri kita. Itulah pengajaran daripada kisah kedua, dan aku harap korang terhibur dan mendapat segala pengajaran daripada dua kisah Port Dickson yang aku kongsikan. Jadi itulah saja guys, kisah untuk malam ni. Dua kisah seram yang dialami oleh Saiful dan juga Johan. Kedua-dua mereka mengalami situasi ataupun gangguan yang berbeza, tetapi kedua-dua kejadian ini berlaku di Port Dickson. Dan aku harap korang terhibur dan dapat segala pengajaran. Dan lagi sekali aku nak minta maaf kalau ada sebarang gurauan, ada sebarang percakapan aku yang terkurang terlebih yang buat korang terasa hati. Aku ingin memohon 10 jari.
Jangan taksub, anggap sekadar hiburan dan kita pun nak ceria-ceria selalu. Ingat guys, jangan terlalu taksub ya. Yang penting kita ceria-ceria selalu sebagai satu keluarga geng puaka. Alright, so kalau korang suka, korang boleh tekan button like. Jangan lupa tekan button like dan juga button subscribe supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. I love you all. Mwah. Bye-bye.